Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, yang dihormati Puan Fazlina binti Muhammad Yaakob, Ketua Jabatan Matematik, Encik Muhammad Zamanuri bin Muhammad Suhaimi, Ketua Jabatan Sains, Encik Zahari bin Makdiran, Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar, Encik Hasnul Hadi bin Haji Syariman, Ketua Jabatan Sastra Iktisas dan Sains Sosial, para pembentang, penyelidik dan seterusnya pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Syahridwan bin Ramli daripada Unit Matematik untuk membentangkan mengenai pengaruh faktor internet dan faktor peranti ke atas minat pelajar terhadap matematik ketika pembelajaran hibrid. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syahridwan Ramli, mewakili kumpulan kami akan membentangkan kajian kami bertajuk Pengaruh Faktor Internet dan Faktor Peranti ke atas minat pelajar terhadap matematik ketika pembelajaran hybrid. Hasil pengalaman, pemerhatian dan temubual kami di Kolej Matrikulasi Kelantan, pembelajaran digital berlangsung dengan kurang sempurna. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan tersebut. Antaranya adalah faktor internet merancakkan pembelajaran digital, di mana kelajuan internet yang kurang optimal menyebabkan pelajar tidak dapat melibatkan diri secara aktif kerana terdapat gangguan sambungan internet ketika sesi pembelajaran. Seterusnya adalah faktor peranti mempengaruhi pembelajaran digital, di mana peranti yang agak ketinggalan menyebabkan paparan visual kurang sempurna, audio yang kurang jelas dan berlaku lagging yang menyebabkan pelajar terkeluar daripada pembincangan secara digital. Seterusnya adalah gangguan pembelajaran digital yang mempengaruhi minat pelajar terhadap matematik. Gangguan ini menyebabkan emosi dan motivasi pelajar menurun. Seterusnya, gangguan minat ini menyebabkan pelajar kurang fokus sehingga pencapaian pelajar akan terkesan. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan tahap internet, tahap peranti dan tahap minat terhadap matematik di kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan, dan seterusnya untuk menentukan hubungan korelasi antara faktor internet dan faktor peranti pelajar ke atas minat terhadap matematik ketika pembelajaran secara digital. Kajian ini adalah kuantitatif, di mana reka bentuk kajian adalah korelasi untuk menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah. Populasi kajian adalah pelajar sains SDS iaitu seramai 1,239 orang dan sampel kajian adalah 490. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik bagi konstruk internet dan peranti ianya dibangun oleh penyelidik dan mendapat kesan daripada dua pensyarah kanan. Manakala bagi konstruk minat terhadap matematik ianya diadaptasi daripada soal selidik self-efficacy and interest questionnaire oleh Nur Mazatu. Ketiga-tiga instrumen ini telah diuji nilai kebolehpercayaan dengan nilai melebihi 0.8. Analisis data menggunakan perisian SPSS iaitu descriptive statistik untuk mencari nilai mean dan sisian piawai, manakala inferential statistik t-test untuk menentukan signifikan hubungan antara dua pemboleh ubah. Hasil dapatan kajian menunjukkan tahap internet pelajar adalah sederhana iaitu sebanyak 3.44, manakala tahap peranti pelajar adalah sederhana tinggi iaitu sebanyak 3.79. Manakala tahap minat pelajar adalah agak tinggi iaitu melebihi 4.0 iaitu 4.05. Kajian ini juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara faktor internet dan faktor peranti ke atas minat pelajar terhadap matematik ketika pembelajaran digital. Kesimpulannya, pensyarah perlu menggunakan bahan dan medium yang sesuai bagi tujuan PDP, menggunakan medium yang mesra pengguna dan tidak terlalu besar saiznya serta medium yang lebih stabil. Seterusnya adalah faktor internet dan peranti mempengaruhi kira-kira 30% minat pelajar terhadap matematik. Didapati ianya agak sederhana untuk mempengaruhi minat pelajar terhadap matematik. Seterusnya terdapat faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi minat pelajar terhadap matematik, seperti gaya pembelajaran pelajar, faktor pensyarah dan faktor pengetahuan terdahulu. Dan yang terakhir, minat pelajar terhadap matematik mempengaruhi pencapaian pelajar. Terdapat kajian sebelum ini yang telah menyokong kenyataan ini, seperti kajian yang telah dilaksanakan oleh Omar Din Ismail dan Kuat. Seterusnya dijemput Cik Roziah binti Ismail daripada Unit Matematik untuk membentangkan kajian yang bertajuk Bundle of Joy, ulang kaji interaktif dalam kalangan pelajar SES semester 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruziah binti Ismail akan membentangkan Bundle of Joy ulang kaji interaktif dalam kalangan pelajar SES semester 1. Terdapat 3 fokus kajian kami iaitu yang pertama, penstrukturan semula teknik pembelajaran dari kaedah persemuka kepada atas talian, seterusnya sumber rujukan yang mudah akses atas talian amat terhad dan penggunaan aplikasi perdana seperti Google Meet memerlukan capaian internet yang kukuh. Objektif umum kajian kami adalah meningkatkan peratus pencapaian pelajar dengan memenuhi kriteria pemarkahan bagi soalan matematik di PSPM 1 sesi 2020-2021. Manakala objektif khusus pula adalah menyediakan sumber rujukan mudah akses kepada pelajar untuk digunakan tanpa batasan masa dan tempat. Seterusnya meningkatkan kemahiran pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar SES sesi 2020-2021. Kami telah memilih 3 kaedah mengutip data iaitu yang pertama ujian pra PSPM 1 dan juga grade PSPM 1. Seterusnya soal selidik dan juga temu bual. Jom kita lihat apakah intervensi yang telah kami lakukan. Di sini saya memilih Bundle of Joy 5 dan seterusnya pergi kepada instruction dan tekan Bundle of Joy 5 tersebut dan pilih soalan mana yang perlu diulang kaji. Okey, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan Bundle of Joy 5. Berdasarkan data yang telah kami analisis, min soal selidik telah memperolehi 4.69. Manakala analisis ujian menunjukkan lebih 30% yang telah memperolehi A bagi ujian pra PSPM 1 dan lebih 50% telah memperolehi A untuk PSPM 1. Temu bual juga telah menunjukkan respon yang positif dari kalangan pelajar. Berikut adalah impak kajian kami iaitu yang pertama meningkatkan kemahiran pembelajaran kendiri pelajar, seterusnya mewujudkan sumber rujukan interaktif mudah akses kepada pelajar dan menjadi alternatif ganti kelas kepada pensyarah sekiranya perlu. Kesimpulannya, kajian ini telah berjaya mencapai objektif yang telah disenaraikan dan kami berharap agar kajian ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan dapat dikembangkan di peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu, sekian, terima kasih. Dengan tajuk keberkesanan e-pembelajaran secara sinkronus berbanding asinkronus dalam subjek matematik program matrikulasi, dipersilakan Puan Nur Hayati binti Yaakob daripada unit matematik. Selamat datang ke Konvensyen Penyelidikan Pendidikan Peringkat Kolej Matrikulasi Kelantan tahun 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhayati binti Yaakob, wakil dari kumpulan R&D kami akan membentangkan R&D yang bertajuk Keberkesanan e-pembelajaran secara sinkronis berbanding asinkronis dalam subjek matematik program matrikulasi. Pembelajaran sinkronis adalah e-pembelajaran segera yang berlangsung secara dua hala dan serentak mengikut masa tertentu menggunakan medium digital seperti Google Meet, Zoom, Webex, Google Classroom, Skype dan sebagainya. Pembelajaran asinkronis pula adalah e-pembelajaran tidak segera dan menggunakan teknologi seperti email, e-kursus, forum dalam talian, audio dan rakaman video. Objektif kajian kami adalah pertama, mengkaji sama ada e-pembelajaran secara kaedah sinkronis lebih berkesan dalam pemahaman pelajar bagi subjek matematik berbanding dengan kaedah asinkronis. Objektif yang kedua adalah mengkaji keberkesanan komunikasi dua hala melalui e-pembelajaran menggunakan pembelajaran sinkronis terhadap proses PDP. Skop dan batasan kajian terdiri dari 30 orang responden dari kelas kumpulan pengkaji yang terdiri dari pelajar tahap beta iaitu tahap SPM sederhana B, B+, dan C+. Perjalanan proses R&D kami adalah pelajar akan menjalani ujian pra. Seterusnya,
pelajar akan dipecahkan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama akan menjalani PDP menggunakan Google Meet dan kumpulan satu lagi menggunakan kaedah link YouTube. Seterusnya, pelajar akan menjalani ujian POS. Pengkaji akan membuat perbandingan dan analisis markah dari ujian yang pelajar jalani. Dapatan kajian purata markah kuis kaedah sinkronis iaitu menggunakan kaedah Google Meet adalah mendapat markah penuh iaitu 20. Manakala purata markah kuis kaedah asinkronis iaitu menggunakan tontonan video YouTube adalah sebanyak 17.87 dengan nilai sisihan piawai 0.1652. Kesimpulannya, kaedah e-pembelajaran sinkronis adalah lebih berkesan berbanding dengan kaedah asinkronis kerana pelajar dapat berkomunikasi secara dua hala dengan pensyarah dan pelajar dapat bersoal jawab dengan pensyarah sekiranya pelajar mempunyai sebarang kekeliruan dan permasalahan. Sekian, terima kasih. Pembentang seterusnya adalah Puan Nur Kamaisah binti Muhammad Nur Hussein daripada unit matematik dengan tajuk kajian penggunaan Telegram dalam membantu pembelajaran matematik di Kolej Matrikulasi Kelantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tajuk kajian kumpulan kami ialah penggunaan Telegram dalam membantu pembelajaran matematik di Kolej Matrikulasi Kelantan. Refleksi PDP lalu, Maths Now, how is kumulatif, is just boring, kekangan masa, kurang keyakinan untuk bekerja secara individu. Isu keprihatinan adalah untuk meninjau tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran berasaskan teknologi mudah alih Telegram. Objektif umum, meningkatkan motivasi pensyarah dan pelajar, manakala objektif khusus adalah untuk meninjau keberkesanan Telegram dalam pembelajaran. Kumpulan sasaran, satu kumpulan pelajar terdiri pada modul 1, modul 2, modul 3, semester 1, sesi 2020-2021. Pelaksanaan kajian. Perbincangan awal untuk mengenal pasti masalah, intervensi yang boleh dilakukan dan penetapan kumpulan sasaran. Menjalankan aktiviti intervensi, memberi dan menganalisis borang soal sidik yang diberi kepada pelajar dan menulis refleksi kajian dan penyediaan laporan. Hasil kajian, taksiran, perubahan daripada markah TOV dan max text. Kegerapan merujuk kepada bilangan pelajar dan peratusan. Merosot kosong, peratusan kosong, tiada perubahan 1, peratusan 2.6, cemerlang 37, peratusan 97.4, jumlah 38, peratusan 100%. Hasil kajian ini menunjukkan keberkesanan penggunaan Telegram dalam membantu pembelajaran matematik di kalangan pelajar. Maklumat soal sidik, pelajar mempunyai persepsi yang bagus terhadap penggunaan aplikasi Telegram. Penglibatan pelajar menggunakan aplikasi Telegram dengan baik. Sikap pelajar terhadap penggunaan aplikasi Telegram juga sangat baik. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami. Pembentang seterusnya adalah Puan Nurul Huda binti Taib daripada unit matematik dengan kajian Road to PSPM 1 with Yu Lee. Assalamualaikum. Tajuk kajian tindakan kumpulan kami adalah Road to PSPM 1 with Yu Lee. Yu Lee bermaksud YouTube Live. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nurul Huda binti Taib, Izzati binti Jamil, Nur Fadila binti Muhammad Zain dan Nur Adhiana binti Muhammad Nazri. Yu Lee ialah teknik pembelajaran norma baharu bagi memudahkan interaksi di antara pelajar dan pensyarah semasa sesi ulang kaji. Subjek matematik merupakan subjek yang sukar untuk belajar sendiri. Kaedah ini digunakan untuk mengatasi kekangan yang dihadapi oleh pelajar.
Kajian tindakan dilaksanakan berdasarkan model Levin 1946. Yang pertama iaitu merancang, yang kedua bertindak, yang ketiga memerhati dan yang keempat membuat refleksi. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu dari aspek pelajar. Yang pertama, mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu. Yang kedua, kurang memberi respon ketika PDP di atas talian. Yang ketiga, kurang bersemangat, hilang motivasi, hilang fokus untuk belajar kendiri. Dari aspek pensyarah pula, yang pertama, kurang yakin akan keberkesanannya. Yang kedua, meneroka dunia digital dengan lebih terperinci. Yang ketiga, memperbagaikan platform digital dan ruang interaksi yang mudah dicapai. Objektif umum kajian tindakan adalah meningkatkan pencapaian pelajar dalam subjek matematik SM015. Terdapat 3 objektif khusus dalam kajian ini, iaitu menyediakan pembelajaran digital semasa PKP, melaksanakan ulang kaji melalui medium YouTube dan memanfaatkan penggunaan teknologi terkini. Perancangan dan pelaksanaan tindakan. Kumpulan sasaran adalah terdiri daripada 15 pelajar S1 BT3 sesi 2020/2021, pengumpulan data secara ujian pra dan pasca, pemerhatian dan temu bual. Pemerhatian dilakukan sebelum dan selepas pelajar menyertai 3 sesi Yuli dan temu bual dilakukan secara rawak berkaitan dengan keyakinan, pengetahuan dan harapan responden. Tindakan atau aktiviti PDP bagi pentafsiran. Ujian pra, menguji kefahaman pelajar selepas PDP di atas talian dijalankan. Set soalan Road to PSPM 1. 3 set soalan diberi seminggu sebelum setiap fasa bermula. Sesi Yuli, terdapat 3 fasa seperti yang dinyatakan di dalam slide. Ujian pasca di mana mendapatkan maklum balas lebih tepat selepas selesai Yuli dijalankan. Ini adalah data analisis daripada ujian pra. Ini adalah analisis data daripada ujian pasca. Graf ini menunjukkan perbandingan pencapaian kumpulan sasaran dalam ujian pra dan pasca. Graf juga menunjukkan terdapat peningkatan grade A dalam ujian pasca. Refleksi dan kesimpulan bagi kajian tindakan kami adalah: yang pertama, meningkatkan kefahaman pelajar dalam subjek matematik. Yang kedua, pensyarah dan pelajar dapat berinteraksi dengan berkesan. Yang ketiga, maklum balas segera dapat diperolehi semasa Yuli berlangsung. Yang keempat, pelajar dapat mengakses semula video Yuli setelah siaran langsung berakhir. Yang kelima, kekangan utama ialah capaian internet yang lemah di kawasan tempat tinggal pelajar. Pembentang seterusnya adalah Puan Ismatul Haslinda binti Ismail daripada unit matematik dengan kajian MathShock, kaedah penilaian formatif menggunakan platform whiteboard.fi. Kumpulan kami terdiri daripada Wan Nasrin binti Wan Mahmud, Ismatul Haslinda binti Ismail, Nazuha binti Harun dan Nur Hidayah binti Azmi. Tajuk yang kami pilih adalah MathShock, iaitu kaedah penilaian formatif menggunakan platform whiteboard.fi. Objektif umum, pertama, mewujudkan pembelajaran segera antara pensyarah dan pelajar. Kedua, meningkatkan keseronokan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Objektif khusus, pertama, meningkatkan pengetahuan baru kepada pelajar dengan adanya teknologi baru seperti whiteboard.fi yang terus berkembang. Kedua, meningkatkan motivasi pelajar serta minat dalam suasana belajar yang interaktif di dalam kelas. Ketiga, meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam kelas untuk menjadikan sesi pembelajaran tidak monoton. Dan yang keempat, meningkatkan komunikasi dua hala antara pensyarah dan pelajar di dalam kelas secara lebih efektif dan efisien. Kumpulan sasaran iaitu 20 responden daripada kelas D1-18 dan S1-7. Aktiviti sebelum, pensyarah memberi pautan whiteboard.fi kepada pelajar, kemudian diikuti dengan aktiviti semasa iaitu aktiviti MathShock yang menggunakan pautan whiteboard.fi dan aktiviti selepas adalah kaedah konsultasi.
Kaedah mengutip data terdiri daripada 4, iaitu pembuat pelajar, pemerhatian, tindakan susulan dan soal selidik. Aktiviti Matchshot pertama, pensyarah menyediakan soalan-soalan Matchshot. Kedua, pensyarah memberi link ataupun QR code ataupun root code kepada pelajar untuk menyertai kelas Maya baru. Yang ketiga, pelajar menjawab soalan-soalan pada masa yang ditetapkan. Yang keempat, pensyarah membuat turun salinan PDF jawapan pelajar. Yang kelima, pensyarah menengok jawapan pelajar. Yang keenam, pensyarah mengenal pasti pelajar-pelajar yang perlu diberi pimpinan untuk rujukan bagi sesi konsultasi. Dan yang terakhir, ketujuh iaitu sesi konsultasi. Analisis data ini 4 bagi sisihan piawai kosong, iaitu pensyarah menerangkan tata cara penggunaan whiteboard.p. Manakala dengan muka rendah 3.5 dengan sisihan piawai 0.61, iaitu saya dapat menulis jawapan dengan mudah di atas paparan whiteboard.p. Refleksi dan kesimpulan, bagi kekuatan yang pertama, menggalakkan pelajar menggunakan whiteboard.p sebagai salah satu medium perbincangan di antara rakan sekelas. Kedua, pensyarah juga dapat membuat kolaborasi antara whiteboard.p dengan aplikasi lain selain daripada Google Meet dan Google Classroom. Dan yang ketiga, penggunaan whiteboard.p diharapkan tersebar luas di peringkat unit dan jabatan. Manakala untuk kelemahan pula, yang pertama memerlukan penggunaan data internet yang tinggi dan tidak terbatas demi kelancaran proses PDP. Kedua, ia mengambil sedikit masa untuk pensyarah dan pelajar membiasakan diri dengan menulis di papan yang disediakan di samping kualiti penulisan adalah terhad. Dan yang terakhir, ketiga, tulisan pelajar pada paparan whiteboard.p adalah tidak kemas kerana pelajar tidak mempunyai stylus pen sendiri. Sebagai lampuran, perbincangan ahli kumpulan dan juga paparan whiteboard.p. Sekian, terima kasih. Seterusnya dijemput Puan Nur Rohasikin binti Mat Jali daripada unit matematik dengan kajian Spade Kit Pembelajaran bagi mengoptima penguasaan pelajar dalam topik HAD. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Rohasikin binti Mat Jali selaku pembentang bagi kertas kajian kami yang bertajuk Spade Kit Pembelajaran bagi mengoptima penguasaan pelajar dalam topik HAD. Dan kami adalah terdiri daripada saya, Puan Nur Rohasikin, Puan Fatin Nabila binti Rusli, Puan Radiah binti Muhammad, Encik Muhammad Idil bin Idris. Kami adalah pensyarah unit matematik. Saya memperkenalkan apa itu Spade. Spade adalah alat bantu mengajar yang diberikan kepada pelajar semasa pembelajaran secara maya. Berikutan dari peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Spade mengandungi beberapa items iaitu nota kuliah berserta video PDP topik HAD. Yang kedua, latihan berserta pautan jalan kerja. Yang ketiga, borang soal selidik. Dan yang keempat, borang penilaian skor 2. Kesemua bahan-bahan ini diberi kepada pelajar dalam bentuk soft copy dan diberi dalam pen drive. Objektif kajian mengandungi 2 iaitu objektif umum. Objektif umum meningkatkan motivasi pelajar. Yang kedua, objektif khusus iaitu ada 2. Yang pertama, membantu pelajar mengakses bahan bantu mengajar Spade secara digital dengan mudah. Dan yang kedua, mengukur penguasaan pelajar secara optimum bagi topik HAD. Kumpulan sasaran kami adalah 14 orang pelajar D2 T7 iaitu pelajar SES 4 semester sesi 2020-2021 Kolej Matrikulasi Kelantan. Berdasarkan objektif khusus yang pertama, membantu pelajar mengakses Spade secara digital dengan mudah, kami menggunakan instrumen borang soal selidik dengan skala 1 hingga 5. Hasil dapatan daripada analisis soal selidik didapati ketiga-tiga items menunjukkan skor 4.
dan selebihnya adalah skor 5. Ini menunjukkan bahawa hampir semua pelajar bersetuju bahawa SPID dapat membantu pelajar menguasai topik had secara kendiri walaupun capaian internet adalah secara terhad. Bagi objektif kedua, iaitu mengukur penguasaan pelajar secara optimal topik had, kami menggunakan borang skor kedua, skor daripada 1 hingga 5, dan didapati bahawa analisis borang skor 2 menunjukkan bahawa pada Rajah 1, purata skor bagi setiap pelajar adalah 3 poin ke atas. Dan daripada jadual 2 dapat ditunjukkan bahawa bilangan pelajar yang mendapat skor daripada 3.1 sehingga 4.9 adalah 11 orang, manakala mendapat skor 5, 3 orang. Ini menunjukkan bahawa skor pelajar adalah majoriti melebihi daripada 4, dan ini menunjukkan bahawa pelajar dapat menguasai topik had secara optimal menggunakan kaedah SPID. Kesimpulan yang boleh dibuat daripada kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik dan borang skor 2 didapati SPID dapat membantu pelajar mengakses bahan PDPC dengan mudah walaupun dengan capaian internet yang terhad. Dan yang kedua, pelajar dapat memahami dan menguasai topik had secara dan saja daripada grup kami. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan pembentang daripada unit matematik Puan Zaipah binti Yaakob dengan kajian keberkesanan aplikasi StreamYard dalam memudahkan capaian PDP atas talian di KMKT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil kumpulan akan membentangkan kajian asas yang bertajuk keberkesanan aplikasi StreamYard dalam memudahkan capaian PDP atas talian di KMKT. StreamYard tidak menggunakan kuota data dan perizian tertentu. Layanan yang menjadi pilihan dalam kajian ini adalah layanan YouTube, manakala metodologi kajian pula membincangkan berkaitan. Yang pertama, kaedah yang digunakan adalah kaedah kuantitatif dan dengan mengambil kira sampel 100 orang pelajar sahaja. Instrumen yang digunakan adalah melalui soal selidik, sementara kaedah analisis data mengambil kira data deskriptif dengan mencari nilai kekerapan peratus bagi latar belakang responden, manakala nilai min sesiap piawai mengukur item soal selidik, dan korelasi Fission adalah kaitan dua hubungan linear pemboleh upah yang dicari. Seterusnya, dapatan kajian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 26, di mana persepsi kepergunaan untuk menggunakan streaming layanan YouTube di KMKT adalah tinggi, sementara persepsi kemudahan untuk menggunakan streaming layanan YouTube di KMKT juga adalah tinggi. Signifikan tinggi antara pemboleh ubah kepergunaan dan kemudahan dengan kecenderungan terhadap penggunaan adalah tinggi. Skor min bagi pemboleh ubah utama, di mana skor min untuk kepergunaan adalah 4.42, diikuti oleh kemudahan 4.25 dan kecenderungan terhadap penggunaan adalah 4.40. Secara kesimpulannya adalah layanan streaming sebagai medium utama. Yang kedua, pelajar lebih cenderung menggunakan streaming layanan YouTube untuk proses PDP. Dan seterusnya, bahagian ketiga adalah limitasi kajian hanya mengambil 100 orang pelajar di kalangan pelajar pendidik sahaja. Kajian ini akan dikembangkan lagi pada masa akan datang secara empirikal. Sekian, terima kasih. Seterusnya dijemput Encik Nik Majzaidi bin Nik Muhammad daripada unit matematik dengan kajian persepsi pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan
terhadap pelaksanaan pembelajaran secara atas talian Google Meet dalam era pandemik COVID-19. Selamat sejahtera. Kami dari Unit Matematik Kolej Matrikulasi Kelantan yang terdiri daripada ketua kumpulan kami iaitu Muhammad Fazli bin Abdul Sattar dan saya pembentang Nik Majid Zaidi bin Nik Muhammad dan ahli yang ketiga Sarimi bin Sabdin. Tajuk R&D kami iaitu persepsi pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan KMKT terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian Google Meet dalam era pandemik COVID-19. Abstrak. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan KMKT terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian dengan menggunakan Google Meet yang dijalankan dalam era pandemik COVID-19. Kajian ini melibatkan 110 orang pelajar KMKT sesi 2 semester SDS dan sesi 4 semester SES. Kajian ini adalah satu kajian yang berbentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif dengan menggunakan nilai min. Borang soal selidik yang digunakan sebagai instrumen kajian untuk mendapatkan persepsi pelajar dan tentang pelaksanaan dalam talian telah diadaptasi dari kajian lepas. Terdapat 5 aspek yang telah dikaji. Dapatan kajian ini menunjukkan ke-5 aspek yang dikaji di dalam kajian ini berada pada tahap tinggi iaitu kandungan pembelajaran atas talian 3.99, interaksi atas talian 4.02, maklum balas pensyarah 4.53, strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah 4.3 dan kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran dalam talian 4.26. Justru itu usaha bagi penambahbaikan yang lebih tinggi dan berkesan perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pembelajaran secara dalam talian terus dapat dijalankan dengan lebih baik pada masa akan datang. Kesediaan dan komitmen para pensyarah dan para pelajar juga amat penting demi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru ini dapat dilaksanakan dengan sebaiknya untuk kedua-dua pihak. Pengenalan. Susulan daripada penularan COVID-19 ini, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sektor pendidikan juga turut menerima kesan daripada pelaksanaan PKP ini. Semua pihak perlu melaksanakan kerja-kerja seharian mereka menerusi platform secara dalam talian. Pelaksanaan PDP secara dalam talian yang menyeluruh dalam era pandemik COVID-19 ini demi kelangsungan proses pembelajaran para pelajar. Penyataan masalah cabaran besar kepada para pensyarah dan pelajar dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian ini. Kajian ini dipecahkan kepada 3 masalah utama iaitu kebolehcapaian internet, pengurusan emosi dan pentaksiran secara holistik. Objektif kajian mengenal pasti persepsi pelajar KMKT terhadap kandungan pembelajaran dalam talian. Yang kedua, interaksi dalam talian. Yang ketiga, maklum balas pensyarah. Yang keempat, strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah. Yang kelima, kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran dalam talian. Kepentingan kajian melihat sendiri persepsi pelajar-pelajar SDS dan SES di KMKT terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian yang dijalankan dalam era pandemik COVID-19. Untuk memberikan kepentingan kepada para pensyarah di dalam melaksanakan pembelajaran secara dalam talian ini bagi penambahbaikan pada masa akan datang. Metodologi kajian. Metodologi kajian dibahagikan kepada reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian dan juga kesahan dan kebolehpercayaan. Reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan satu kajian berbentuk kuantitatif
yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif bagi mendapatkan persepsi pelajar terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Sampel kajian. Penentuan bagi saiz sampel kajian ini ditentukan mengikut jadual penentuan saiz sampel daripada Krejci and Morgan 1970. Populasi responden kajian adalah seramai 1,881 orang pelajar semester 1 di Kolej Matrikulasi Kelantan. Oleh itu, hanya 110 orang pelajar sahaja yang diperlukan sebagai sampel kajian ini. Kaedah persampulan yang digunakan adalah rawak mudah. Instrumen kajian, jadual 1/1 skala Likert. Penyataan sangat tidak setuju, skor dia 1, tidak setuju, kurang 2, pasti 3, setuju sangat 4 dan setuju 5. Dapatan kajian 1.2 interpretasi skor min. Jika skor minnya 3.67 hingga 5, dia berada di tahap tinggi, dan skor min 2.34 hingga 3.6, 3.66 berada di tahap sederhana. Jika skor minnya 1 hingga 2.33, tahap rendah. Kandungan pembelajaran dalam talian, jadual 1.3, persepsi pelajar terhadap kandungan pembelajaran dalam talian. Yang pertama, kandungan pembelajaran dalam talian sesuai dengan kursus yang saya ambil. Nilai min yang diberi 4.12, tinggi. Yang kedua, topik perbincangan dalam pembelajaran dalam talian mencabar minda saya, 4.24, tinggi juga. Yang ketiga, perbincangan semasa pembelajaran dalam talian membantu saya memahami perkara yang sukar, 3.65, sederhana. Nombor 4, perbincangan semasa pembelajaran dalam talian memudahkan saya bertanya dengan pensyarah secara terus, 3.59. Yang kelima, bahan rujukan seperti pautan, nota, contoh-contoh lain, banyak membantu saya dalam pembelajaran dalam talian, 4.36, dan min keseluruhan kandungan pembelajaran dalam talian 3.99. Interaksi dalam talian, jadual 2.4. Yang pertama, perbincangan antara pensyarah dan pelajar berjalan secara konsisten sepanjang sesi PDP dalam talian. Nilai minnya 3.83, tinggi. Yang kedua, perbincangan antara rakan sekelas banyak membantu mempertingkatkan kefahaman saya. Nilai minnya diberi 4.33, tinggi. Yang ketiga, saya berasa lebih mudah untuk menyertai perbincangan dalam talian dengan rakan-rakan untuk menyiapkan tugasan. Nilai min yang diberi 3.61, sederhana. Yang keempat, pensyarah saya menggalakkan para pelajar berinteraksi antara satu sama lain semasa pembelajaran dalam talian. Nilai minnya 4.14, tinggi. Dan yang kelima, interaksi antara pensyarah dan pelajar membantu saya memahami pembelajaran dalam talian. Nilai minnya 4.2, tinggi. Dan keseluruhannya 4.02, iaitu min bagi interaksi dalam talian. Maklum balas pensyarah, jadual 1.5, persepsi pelajar dari sudut maklum balas pensyarah. Yang pertama, pensyarah saya memberi maklum balas segera terhadap persoalan saya. Nilai min yang diberi 4.5, tinggi. Pensyarah memberi jawapan yang saya kehendaki, 4.54, tinggi. Pensyarah memberi maklumat tambahan yang saya perlukan, nilai yang diberi 5.59, tinggi. Saya memahami maklum balas yang disampaikan oleh pensyarah. Yang min yang diberi 4.48, juga tinggi. Jadi min untuk keseluruhan maklum balas pensyarah adalah 4.53. Ini yang tertinggi sekali lah. Strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah, jadual 1.6. Tengok nombor 1. Pensyarah menggalakkan saya mengambil bahagian dalam pembelajaran dalam talian. Nilai minnya 4.23,
tinggi. Yang kedua, pensyarah memberi motivasi dan galakan apabila saya hadir dalam pembelajaran dalam talian. Nilai min 4.43, tinggi. Yang ketiga, pensyarah menggunakan maklum balas saya bagi menggalakkan perbincangan semasa pembelajaran dalam talian. 4.25. 4. Pensyarah memberi motivasi untuk menggalakkan semua pelajar menyertai perbincangan semasa pembelajaran dalam talian. Nilai min yang diberi adalah 4.3, juga tinggi, dan keseluruhan min bagi strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah adalah 4.3. Okey, kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran dalam talian. Jadual 1.7. Okey, tengok nombor 1. Saya tahu mengakses aplikasi pembelajaran dalam talian yang digunakan oleh pensyarah. Nilai min yang diberi adalah 4.57. Okey. Yang kedua, saya boleh mengakses aplikasi pembelajaran dalam talian yang digunakan oleh pensyarah dengan mudah tanpa gangguan internet. Okey, min yang diberinya agak sederhana, iaitu 3.53. Okey, sebabnya ada gangguan internet. Ada gangguan internet semasa tu pelajar berada di rumah. Okey, yang ketiga, pensyarah menggunakan aplikasi pembelajaran dalam talian yang memudahkan saya untuk menghantar maklum balas atau tugasan yang diberi. 4.38, tinggi. Maklum balas atau tugasan yang dihantar tidak hilang. 4.49. Saya suka dengan paparan aplikasi pembelajaran dalam talian yang digunakan oleh pensyarah. 4.32. Jadi min keseluruhannya adalah 4.26. Tinggi juga. Okey, next. Perbincangan dan rumusan. Hasil dapatan kajian secara keseluruhannya menunjukkan nilai min terhadap kelima-lima aspek yang dikaji dalam pembelajaran secara dalam talian berada tahap tinggi. Nilai min dari aspek maklum balas pensyarah nilai min dari aspek maklum balas pensyarah mendapat nilai yang paling tinggi berbanding aspek lain, iaitu sebanyak 4.53, dan diikuti dengan aspek strategi motivasi yang digunakan oleh pensyarah, iaitu 4.30, kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran 4.26, interaksi dalam talian 4.02 dan kandungan pembelajaran dalam talian 3.99. Daripada hasil kajian yang dijalankan, pengkaji dapat merumuskan bahawa persepsi pelajar STS dan SCS di Kolej Matrikulasi Kelantan KMKT terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian era pandemik COVID-19 berada di tahap yang tinggi. Justru itu, usaha bagi penambahbaikan yang lebih tinggi dan berkesan perlu dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan pembelajaran secara dalam talian dapat terus dijalankan dengan lebih baik pada masa akan datang. Kesediaan dan komitmen para pensyarah dan para pelajar juga amat penting demi memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru ini terus dapat dilaksanakan dengan sebaiknya untuk kebaikan kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Pembentang seterusnya adalah daripada unit matematik, iaitu Puan Zulzita binti Ibrahim dengan kajian video YouTube VYT BBM Bahan Bantu Mengajar dalam proses ulang kaji matematik perakaunan secara normal baharu COVID-19. Tajuk kumpulan kami ialah video YouTube Bahan Bantu Mengajar dalam proses ulang kaji matematik perakaunan secara norma baharu. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli. Berikut merupakan abstrak kepada kajian kami. Pendahuluan diikuti dengan refleksi pengajaran berkaitan dengan penularan wabak COVID-19. Maka pengkaji mula terfikir untuk menghasilkan video perbincangan yang pendek mengikut soalan dan seterusnya dimuat naik ke saluran YouTube. Selain daripada itu, refleksi dari segi aspek pelajar sebenarnya
berlaku kesukaran untuk menghadapi pembelajaran norma baharu dan banyak kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pelajar. Okey, dari segi aspek lain, penggunaan data untuk menghadiri kelas secara Google Meet terlalu banyak dan pelajar tidak ada peruntukan kewangan yang banyak. Okey, seterusnya untuk fokus kajian, okey, kita tengok kepada fokus kajian terdapat dua, iaitu pensusunan semula teknik menjawab soalan daripada kaedah atas talian, okey, daripada bersemuka kepada atas talian, dan seterusnya mewujudkan sumber rujukan yang mudah dicapai secara atas talian. Objektif kajian. Di akhir pelaksanaan kajian ini diharapkan mencapai objektif berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan min pencapaian pelajar AM015 PSPN 1 sesi 2020-2021. Manakala objektif khususnya terdiri daripada dua, iaitu menyediakan sumber rujukan dan juga meningkatkan kemahiran menjawab soalan mengikut format UKPM dan juga PSPM. Kumpulan sasaran terdiri daripada 38 pelajar seliaan ketua kumpulan, iaitu 4 kelas tutorial. Nilai TOV awal bagi kelas-kelas ini adalah rendah, iaitu 2.53 sahaja. Okey. Seterusnya, perancangan dan pelaksanaan bermula pada minggu ke-9 sehingga minggu ke-18. Pengumpulan data awal bergantung kepada nilai TOV SPM dan juga kami telah merekodkan peratusan lonjakan bagi setiap kelas yang direkodkan. Okey, dari segi tindakan aktiviti PDP, pengkaji menggunakan input dan pandangan peribadi pelajar tentang bagaimana kaedah terbaik untuk memperkukuhkan konsep matematik. Okey, kaedah pengumpulan data. Okey, so dari segi kita telah bincang pada bab 6.1. Dari segi analisis, berikut adalah analisis yang kita tunjukkan bagaimana nilai min TOV telah melonjak dengan banyaknya sehingga nilai min TOV adalah 2.53, manakala min PSPN 1 melonjak kepada 3.86, iaitu 52.6% lonjakan. Okey, 7.4 merujuk kepada analisis komen pelajar. Okey, video UT ini telah dijadikan sebagai tontonan umum dan boleh ditonton oleh semua pelajar di seluruh kolej matrikulasi seluruh Malaysia. Okey, refleksi dan juga kesimpulan. So, kita dapati kajian ini telah memberikan satu impak yang sangat baik. Okey, dia telah menaikkan daripada TOV 2.53 kepada 3.86, lonjakan sebanyak 52.6%. Okey, dan akhirnya koleksi video-video ini telah menjadi sumber rujukan pelajar di seluruh Malaysia. Sebagai kesimpulannya, kajian ini mencapai objektif yang dinyatakan dan dapat mengatasi permasalahan dan juga fokus kajian. Sekian daripada kumpulan kami.